warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha barisan kepimpinan, IJK pegawai masjid, para imam bilal serta para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi kesempatan sama-sama hadir solat subuh berjemaah pada pagi ini. Alhamdulillah. Seterusnya duduknya kita di masjid kita ini yang niat i'tikaf kerana Allah Taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Dan kita duduk dalam majlis ilmu yang merupakan sebahagian daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal kita diterima oleh Allah, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya dulu ni tekak dia geli sikit. Dia batuk sikit. Tak apalah, mudah-mudahan Allah beri kita sama-sama kesihatan, insya-Allah. Baik, sambung kepada hadis yang kedua. Kita masih lagi kitab Bahrul Madhi jilid yang ketiga, dan masih lagi sebenarnya berkaitan dengan bab solat. Kita masuk kepada hadis yang kedua, bab ma jaa annal arda kulluha masjidun illa al-maqburah wal hammam. Hadis atau bab yang menyatakan bumi kesemuanya adalah merupakan masjid, melainkan tempat kubur dan hammam. Di bumi kita ini adalah merupakan, semuanya merupakan tempat sujud, yang mana kita harus untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas segala tempat di atas muka bumi ini, kecuali dua tempat dalam hadis ini. Satu, perkuburan. Yang kedua, hammam, iaitu bilik mandi. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah dalam bab ini hendak dibicarakan tempat sujud bagi sembahyang. Adakah harus pada mana-mana tempat atau tidak? Jadi dengan hadis ini, ketahuilah kita akan bagaimana hukumnya. Katanya, An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqburah wal hammam. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula bumi sekaliannya masjid, yakni tempat harus sujud sembahyang, melainkan tempat pada kuburan dan hammam. Hammam, tempat mandi air panas, sebagaimana ada dalam negeri Mesir. Ya, hammam, tempat mandi air panas. Kita ada ke mandi air panas? Ada ke? Saya tak ingat Jepunnya ada Naruto. Naruto. Ya, hammam. Ada contoh kat mana? Oh, kalau ada tu kan, kalau ada apa? Ada mata air panas tu. Okey. Itu hammam. Ya, tempat mandi air panas. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, pada bab ini juga ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan juga Abdullah bin Amru dan juga Abu Hurairah dan juga Jabir dan juga Ibnu Abbas dan Huzaifah dan Anas dan Abi Umamah
dan Abi Dzar. Kata mereka itu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia ja'alatil ardu kulluha masjidan wa tahuran, dijadikan bagiku bumi itu sekaliannya masjid, iaitu tempat sujud dan suci tanahnya, dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Maknanya dimasukkan hadis itu dalam kitab Al-Um, dan katanya telah aku dapat akan ini hadis dalam kitabku dua tempat. Salah satunya munqati', hadis yang terputus sanad dia, ini hadis dhaif, kerana sanad dia terputus. Dan yang satunya lagi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang lebih baiklah. Baik. Jadi masjid ini ataupun bumi ini adalah merupakan tempat yang suci untuk kita bersujud di mana sahaja. Inilah merupakan satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Antaranya, Allah menjadikan di setiap permukaan bumi ini sebagai tempat sujud, iaitu untuk solat. U'tiyat khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli wa ja'alatil ardu masjidan wa ja'alatil ardu masjidan wa tahuran fa ayyima rajulun min ummati adrakathu shalah falyusall. Aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan 5 kemuliaan yang tidak diberikan kepada sesiapa pun sebelum aku. Antaranya, dijadikan kepada aku bumi sebagai tempat sujud dan tanahnya untuk bersuci. Oleh itu, di mana sahaja seseorang itu mendapati waktu solat, maka hendaklah dia mendirikan solat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kerana itu secara asasnya, secara umumnya, hukum untuk kita mendirikan solat di mana sahaja, di atas tanah atau lantai atau whatever, apa sajalah, tanpa menggunakan alas atau sejadah, ia merupakan satu keharusan, kerana ia merupakan satu kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dua tempat tadi itulah, perkuburan dan juga hammam, iaitu tempat mandi air panas ataupun bilik air lah, di bilik air. Jadi itu antara kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh sujud solat di mana sahaja, dan juga tanah debu itu boleh menjadi tempat untuk bertayamum. Malah dengan tanah itu jugalah kita boleh menyucikan najis, najis mughallazah, najis yang berat. Najis berat iaitu najis anjing, babi dan keturunannya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal, solat di atas bumi yang terhampar sebegitu sahajakah, ataupun solat dengan ada pelapik, ada sejadah ke, ada apa ke? Kata ulama, sebagian mereka mengatakan yang afdalnya iaitu solat di atas pelapik, sebagai langkah berjaga-jaga, takut-takut kita menjadi was-was. Bumi itu betul suci bersih, kita duduk di atas padang tanah yang luas, kita boleh solat terus atas bumi tersebut, sujud di atas tanah tersebut, padang tersebut. Tapi kalau kita ada pelapik, kita ada sejadah ke, kita ada apa ke, lebih afdal kalau kita hamparkan sejadah pada ketika itu, sekiranya ada. Kalau kata lebih afdal, kerana mengelakkan kita daripada was-was. Kerana atas bumi ini kalau kita nak bersujud,
Ya, kalau kita nak solat dan sebagainya atas bumi yang suci ini, kita kena tengoklah, ya, sekiranya tiada najis yang ain, yang kelihatan padanya, maka tempat itu adalah suci. Tapi kalau najis tu ada, setepek tai lembu kat situ, kita sembahyang juga kat situ, maka hukumnya tidak boleh lah. Hukumnya tak boleh. Jadi tanah tersebut ketika nak kita solat itu, kita tengok tempat itu clear, tak ada najis, maka ia dikira sebagai suci. Walaupun sebelum itu tempat itu ada najis. Mungkin sebelum itu ada apa, adalah benda-benda yang buang najis kat situ ke, kencing ke apa ke, ya, tapi kita tak nampak yang tu. Besoknya kita pergi tengok clear, tak ada apa kat situ, ya, dia tidak ada bau, tidak ada rupa, tidak ada ain dan sebagainya, ya, maka ketika itu tempat itu adalah merupakan tempat yang suci. Ya, itu jelas. Jadi kalau kita pergi tempat tu, kita tengok ada ainnya, ada bendanya, ada bau dan sebagainya, itu barulah, ya, barulah kita kena menghindari daripada solat di tempat yang tersebut. Sekiranya kita sembahyang itu, ya, di tanah yang lapang ke, atau di mana sahajalah, walaupun di atas surau, di atas masjid dan sebagainya, tiba-tiba kita sembahyang, kita tengok dekat depan kita tu ada najis, tak cicak ke, tak burung ke, ada dekat depan kita, ya, ketika itu kita masih lagi boleh solat di tempat tersebut, ya, walaupun tempat kita solat itu ada, dengan syarat kita tidak menyentuh najis tersebut. Ulama menghukumkan sebagai makruh. Makruh, ya, tidak membatalkan solat selagi kita boleh mengelak daripada terkena najis tersebut. Jadi antara syarat sah solat iaitu suci kita daripada najis yang ada pada badan kita, ada pakaian kita, dan juga najis yang ada pada tempat solat kita. Syarat sah solat. Cuma bila keadaan yang begitu, maknanya apa, tempat kita sembahyang tu ada najis, ya, ada najis. Jadi sekiranya kita boleh mengelak daripada kita bersujud atau duduk ataupun kita berdiri di atasnya, ya, maka solat kita masih lagi sah, cuma hukumnya adalah makruh. Masalah hammam itu bagaimana rupanya dan bagaimana keterangannya? Wahai saudaraku, adalah hammam itu sangatlah banyaknya di negeri Mesir. Maka iaitu rumah tempat mandi bagi sekalian orang yang suka mandi di dalamnya dengan bayar wang. Ya, tempat mandi yang bayar wang, itu hammam. Mandi di Mesir itu pun dah ada dah, ya, tempat mandi yang sebegitu. Maka rumah ini ada cukup disediakan oleh yang mempunyainya daripada kain basahannya, dan orang-orang menyental tubuh orang yang berdaki. Dia siap ada servis. Hammam di Mesir, kita bayar orang masuk, kita duduk lepak mandi kat sana, siap ada orang servis, ya, boleh cuci daki lagi yang dekat belakang. Dan di dalam tempat mandinya itu beberapa bilik. Setengah bilik kolam air panas, dan setengahnya bilik mandi membersihkan diri dengan air berdirus dengan sendiri atau pilih pendirus mandi. Ya, mana zaman Mesir dulu ni pun, ya, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi mengarang kitab ini pun mengatakan memang dah ada paip dah, ya, tahun 70-an 80-an, ya, mana dah ada dah pendirus air, dah ada dah apa, pancur air mandi yang apa, berdirus dengan sendiri. Dah ada dah berdirus dengan sendiri, pancur air tu, zaman ketika itu. Cuma tahun 70-an 80-an tu kita paip dah banyak dah, tapi masih lagi kalau di kampung-kampung masih lagi menggunakan telaga lah. Zaman kita tu kan 70-an 80-an tu masih lagi, ya, menggunakan kampung, menggunakan telaga kalau di kampung-kampung.
Ya, tapi kalau dah tengah-tengah ni sikit, pinggir dalam bandar ni, ini semua dah guna pipe dah. Sebab saya ingat dekat kampung atuk dulu pun sama, tahun 70-an dulu pun, itulah. Ya, memang pakai telaga nak mandi tu, memang kena ambil timba, ya, karat air daripada telaga mandi. Jadi maka banyaklah orang yang mandi di situ mengeluarkan najisnya seperti kencing dan membasuh luka atau apa najis yang kena ke badannya dan kainnya dan membasuh kain najis dan lainnya. Maka selepas daripada sudah mandi air panas dan air sejuk dalam rumah dengan sepuas-puas hati dan sudah merendamkan diri dalam kolam air panas dan sudah bersih diri, keluarlah dari situ dengan memakai pakaian bersih yang disediakan oleh yang mempunyai hammam. Kemudian keluar terus bersalin kain baju sendiri langsung pulang. Inilah keterangan hammam dengan ringkasnya. Ya, jadi kenapa? Sebab kalau kita mandi dekat situ, ya, kita tidak sah sembahyang di atasnya, tidak boleh sembahyang atasnya, tidak sah. Ya, kerana tempat itu mengandungi najis, mungkin daripada air kencing dan sebagainya lah, ada luka ke apa ke, ya, yang mengalir air di situ. Itu hammam. Sama jugalah dengan kita boleh kiaskan dengan bilik mandi kita jugalah. Ya, sebab tu kita tak boleh mandi, kita tak boleh solat di bilik mandi kita, kerana di situ dah tempat kita keluarkan air, ya, air kencing dan sebagainya lah. Jadi dikira sebagai tempat yang najis, maka tidak sah sembahyang di atasnya. Ya. Wahai saudaraku, berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Begini, dan dengan hadis yang dibacakan tadi itulah, ya, inilah kami berkata dengan yang terakal bahawasanya sebagaimana datang dalam hadis itu, dan jikalau tiada diterangkannya sekalipun, kerana bahawasanya tiada bagi seorang bahawa sembahyang ia atas bumi yang najis. Ya, tadi hammam. Yang kedua, kenapa? Kalau di kuburan pun sama juga. Kerana bahawasanya kubur itu bercampuran tanahnya dengan daging-daging orang mati dan bercampur dengan danur mereka itu, dan barang yang keluar daripada mereka itu, dan bermula yang demikian itu bangkai busuk, dan bahawasanya hammam itu barang yang ada ia dimasuki akan dia berlari atasnya kencing dan darah dan juga najis. Ya, jadi dua tempat itu memang tempat yang najis lah. Hammam dia tahu dengan air kencing dan sebagainya. Manakala kubur pun sama juga, kerana situlah kita tanam mayat-mayat. Ya, sebenarnya itu merupakan bangkai. Ya, nanti dah hancur sebagainya, dia akan jadi danur-danur dan sebagainya lah. Ya. Kerana itu haram kita solat di atasnya. Tapi Ustaz, dalam hadis ada kata sembahyang jenazah tu macam mana pula cerita tu? Ya kan, solat jenazah. Solat yang tak boleh disolatkan di sini maksud solat yang ada sujud, iaitu solat-solat biasa, solat fardu, solat sunat, yang itu tak boleh yang ada sujud. Kecuali di atas perkuburan kita boleh solat atas jenazah. Kerana solat atas jenazah kita tidak memerlukan sujud pada atas perkuburan tersebut. Ya, solat jenazah dibolehkan di atas perkuburan. Kenapa solat jenazah di atas perkuburan? Contoh, kita mungkin orang jauh atau ada kesibukan, ada keuzuran, ada kematian, dengan sahabat kita ke keluarga kita datang, ya, ke tempat tersebut. Dan bila sampai kita terlewat, tengok-tengok sudah pun disolatkan dan jenazah sudah pun dibawa perkuburan. Ya, dibawa perkuburan, dah tanam dan sebagainya. Ya, jadi kita ni belum solat. Sedangkan kita nak solat kepada waris kita itu, kepada keluarga kita itu, atau kepada sahabat baik kita itu contohnya. Jadi kita boleh melaksanakan solat di atas perkuburan. Ya, solat jenazah di atas perkuburan. Cuma jangan saya masukkan di sini bukan solat jenazah tu atas kubur tu, di kubur di atas tu, bukan. Itu pijak kubur, hukumnya haram. Ya,
Kubur tak boleh dipijak, tak boleh duduk atas kubur, hukumnya adalah haram. Dia solat di kuburan ini, kita duduk dah di pinggir tu, dekat alur yang free tu. Kita duduklah menghadap ke arah kiblat. Duduk ke menghadap arah kiblat. Kalau kita duduk arah kiblat, maksudnya mayat tersebut adalah membelakangi kita. Mayat tersebut membelakangi kita. Jadi kedudukannya, bolehlah kalau nak ambil yang sunat, bolehlah kita duduk bagi mayat ataupun jenazah. Mayat yang laki-laki duduk di bahagian kepalanya, manakala mayat perempuan duduk di bahagian pinggangnya. Kalau nak ambil kedudukan yang sunat, nak alih yang dah tak boleh dah dalam kubur dah. Kalau yang atas ni kita tahulah, kalau yang laki-laki kepalanya sebelah kiri, manakala kalau perempuan nan kepalanya sebelah kanan. Sifir, kan, laki-laki kiri, kepala dia sebelah kiri, sebelah kiri. Mana sebelah sana lah, sana kiblat kan, sebelah kiri sana. Kita imam duduk di bahagian kepala dia. Kalau perempuan nan kanan, kepala dia sebelah kanan. Kita duduk di bahagian pinggang dia, bahagian pinggang dia dan bahagian punggung dia. Itu sunat lah, sunat. Andai kata tak ikut itu pun, solat jenazah adalah sah. Cuma nak yang ambil yang terbaik, yang ikut yang sunatnya, begitulah kedudukannya. Jadi sama juga di atas perkuburan, kita duduk dah dengan kita solat, menghadap ke arah kiblat. Kita terlambat, kita boleh solat di atas kuburan. Penghormatan terakhir kepada jenazah yang sudah meninggal tadi itu. Penghormatan terakhir kepada waris kita ke, ahli keluarga kita ke, kepada sahabat baik kita ke. Nak solat tak sempat tadi, dan kurang kita mungkin jauh dan sebagainya. Dah tengok dah tanam dah. Jadi kita boleh solat atas perkuburan. Hukumnya adalah harus. Jadi yang tak boleh di sini iaitu solat lain daripada solat jenazah. Dia tak boleh. Solat yang ada sujud padanya, kerana tanah perkuburan tersebut merupakan tempat yang najis. Dia nak sembahyang jenazah itu terpulanglah, nak buka kasut ke, nak pakai kasut ke. Kalau pakai kasut, pastikan kasut kita itu tidak ada najis padanya. Maknanya kita kena bersih daripada najis lah. Sama jugalah, syarat-syarat sah solat, bersih daripada najis, tutup aurat, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Baik. Boleh? Tempoh dia. Okey, tempoh dia itu, kalau ikut pendapat yang kuat dalam mazhab kita Syafi'i, tempoh kita boleh mengucapkan takziah kepada keluarga si mati, iaitu 3 hari. Tempoh 3 hari. 3 hari selepas jenazah tersebut dikebumikan. Tempoh tersebut 3 hari. Tetapi benda ni khilaf ulama'. Ada ulama' mengatakan sehingga sampai sebulan. Ada ulama' mengatakan sehingga mayat tersebut hancur. Jadi cuma pendapat yang kuatnya 3 hari lah. Kerana kita sunat dibolehkan mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dah tempoh 3 hari selepas hari kematian. Sebab tu kita kalau nak ucap takziah, kita nak ucap takziah. Takziah ini yakni kita memberi semangat, kita mendoakan jenazah, kita mendoakan juga warisnya tersebut, dan kita memberi ingatan supaya bersabar. Itu takziah. Memberi ingatan supaya dia bersabar di atas ujian, musibah yang menimpa tersebut.
Itu takziah. Ya, tempohnya 3 hari. Selepas 3 hari hukumnya makruh. Kerana kawan itu mungkin dah boleh cuba untuk melupakan kesedihan dia. Tiba-tiba kita ingatkan balik. Ya, takziahlah atas pemergian abang kau. Kawan tu dah ingat balik dah. Sedih balik. Kerana itu hukumnya adalah makruh. Tempohnya 3 hari saja. Jadi itulah pendapat yang kuatnya kalangan ulama kita dalam mazhab Syafi'i. Kalau untuk solat jenazah di perkuburan, ya, kalau kita terlambat untuk solat bersama-sama dengan jemaah lain masa di atas di masjid ataupun di surau, ya, 3 harilah di perkuburan tersebut. Dan ada ulama sebenarnya tak menghadkan pun beberapa hari. Ya, kita tak sempat nak solat lagi. Ya, dalam tempoh setahun tu kita kata lama tak dengar khabar dia ni. Kita pun call tak angkat. Message, bila kita message tak jawab. Tiba-tiba ada orang balas message dengan phone tu lah, nombor tersebut orang dapat message. Maaf lah, siapa ni? Saya khabar Rizmi. Tentu, kan? Ni macam mana kenal dengan ni? Dengan abang saya ni. Saya kawan baik dulu ni. Ini cerita sikit lah kan dalam masa tu kan. Minta maaf lah tuan. Ya. Abang saya ni dah meninggal dunia. Ya. 7 bulan lepas. Tentu, dah lama dah meninggal. Kita pun terkejut. Masya Allah. Ya. Jadi ketika itu kita katakan kita nak pergi, nak solat, kita boleh pergi ke sana, ke kuburan tersebut. Ketika itu kita masih lagi boleh untuk solat ke atas jenazah tersebut di perkuburan tersebut. Ya, jadi tentang tempoh itu ada khilaf ulama. Cuma pendapat yang kuatnya 3 hari itulah. Ya, 3 hari. Lepas 3 hari itu tak lagi disunatkan. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan, tapi pendapat yang kuatnya 3 hari. Wallahu a'lam. Baik, masalah kubur yang makruh sembahyang atasnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Um, bermula tempat perkuburan itu ialah tempat berkubur padanya oleh kebanyakan orang, dan bermula yang demikian itu sebagaimana telah aku sifatkan dia, iaitu tanah yang bercampur-campur dengan orang yang mati, bangkai dan sebagainya, dan ada pun padang yang tiada berkubur padanya sekali-kali, tiba-tiba berkubur padanya satu kaum yang telah mati seorang bagi mereka itu, kemudian tiada dibalik-balikkan tanah kubur itu, maka jikalau sembahyang seorang laki-laki di rusuk kubur itu atau di atasnya, nescaya aku makruhkan dia baginya, dan tiada aku suruh akan dia mengulangnya. Kerana bahawasanya pengetahuan kita meliputi dengan bahawasanya tanah itu suci, tiada mencampuri pada sesuatu. Di sini ada satu masalah, iaitu dia beri contohnya, dia beri satu padang. Tiba-tiba kata padang tersebut dia bukannya perkuburan, dia tak ada tanah kubur pun. Tapi ada satu kaum ini dia tanam mayat seseorang di padang tersebut. Kita pula pergi semayang tempat tersebut. Ya, jadi ulama hukumkannya sebagai makruh. Solat sah, tidak perlu diulang. Ingat sembahyang di hammam, bilik mandi, sembahyang di perkuburan adalah tidak sah solat, kerana dia dikira sebagai tempat yang bernajis. Satu kena ingat. Tapi untuk padang yang bukan perkuburan, tiba-tiba ada kubur kat situ, kita sembahyang kat situ pula, ya, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kerana di situ hanya ada satu perkuburan sahaja, yang mana mungkin dia belum lagi merebak najisnya ke tempat yang lain lah. Kalau kita dibucu, dirusuk mana-mana ke solat, itu masih lagi solat tu sah. Cuma ulama hukumkannya sebagai makruh. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah dia kelebihan yang bumi Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyanglah kat mana sahaja. Sebab tu sekarang ni pun kalau sekarang ni pun orang dah nampak dah benda tu. Kalau dekat stadium sebagainya kan, orang nak mensyiarkan, mensyiarkan Islam sebagainya, tengok bola ke apa ke, tetap solat.
Solat pula kumpul ramai-ramai berjemaah, ramai-ramai atas padang. Nampak kehebatan tu. Ya, boleh silakan. Tapi kalau ada pelapik nak lapik, itu lebih afdal. Untuk langkah penjagaan, mengelakkan daripada penyakit waswas. Kalau tak ada, silakan. Sah, tak ada masalah. Selagi tempat tersebut tidak ada najis. Ya, kita semayang je lah. Jadi itu satu benda yang bagus lah. Itu benda yang bagus, kita dah nampak dah. Ya. Kalau tuan-tuan pernah mendaki gunung dan sebagainya, biasanya kalau gunung yang awal pagi daki ni, kalau kat Malaysia ni Gunung Kinabalu lah. Gunung Kinabalu. Ya, Gunung Kinabalu daripada kaki gunung kita naik sampai ke pertengahan. Puncaknya tu kat Gunting Lagadan, apa nama, saya lupa nama dia. Kita naik dari awal pagi sampai kat situ dalam pukul 4. 3 pukul 4, tengok atas kalau kita punya kelajuan lah. Pukul 3, pukul 4. Sana kalau ada yang lambat lagi pukul 5, kadang sampai pukul 6. Jalan selangkah berhenti, lama berhenti tu, lekas berhenti, tak penat. Ya, sampai kat situ kita berehat. Malam subuh besoknya, sebelum subuh pukul 3 pagi kita akan bangun bersiap-siap untuk naik ke puncak. Naik ke puncak itu, itulah time kita boleh tengok nanti ya, matahari terbitnya dan sebagainya dari puncak. Dan ketika itu jugalah di puncak tersebut kita sembahyang subuh. Jadi wuduk kena siapkan segera, siapkan terus ada wuduk lah supaya senang. Kalau tidak, nak atas tu nanti nak berwuduk, satu kesukaran pula. Sebab kita kena bawa air sendiri. Pakailah botol ke apa ke untuk berwuduk. Tapi memang sejuk, beku. Memang beku. Jadi sembahyang kat mana sembahyang? Sembahyanglah dekat mana-mana ruang yang sempit tersebut, yang ada ruang, kita sembahyang atas batu ke apa ke, sembahyang tak ada masalah. Walaupun tidak ada lapik, suci, bersih. Itulah dia kelebihan bumi Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanah itu jugalah, kerana sucinya itu kita juga boleh bertayamum. Jenazah yang tak boleh dimandikan, tayamum. Yang kes kapal terbang tu kan, sama juga. Ya. Sebab jenazah yang terbakar ini, ya, yang gantung terbakar dan sebagainya ini, biasanya mereka ini tidak dimandikan, tapi ditayamumkan. Kalau mandi, takut bila jerus air terhakis kulit dan sebagainya. Ya, jadi mereka akan ditayamumkan. Jadi debu tanah suci. Tayamum. Lepas tu barulah di kafan dan juga dikebumikan. Wallahu a'lam. Habis tajuk tersebut, kita pergi kepada hadis yang ketiga, bab ma jaa fi fadli bunyan fi fadli bunyanil masjid. Bab menyatakan kelebihan membangunkan masjid. Sempat kata, boleh sikit kot. Pada menyatakan kelebihan membangunkan masjid, ketahuilah kiranya saudaraku, bermula membangunkan masjid itu amatlah besar fadilatnya, sebagaimana dapat mafhumnya daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga lain-lainnya. Hadisnya berbunyi, an Uthman bin Affan, an Uthman bin Affan qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya, telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid kerana Allah Taala dengan ikhlasnya, nescaya membangunkan Allah Taala baginya akan rumah seumpamanya di syurga. Ya, pada bab ini juga ada riwayat daripada para sahabat yang lain, antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Habibah isteri Rasulullah SAW juga, ya, dan juga Abi Dzar, dan juga Amru Ibnu Ayyisah, Wa'il dan sebagainya lah. Ya. Jadi ramai para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan ada, tapi hadis ini diketikkan sebagai hadis hasan. Dan ada sabda Nabi yang lain, man bana lillahi masjidan saghiran
kana aw kabiran banallahu lahu baitan fil jannah. Maksudnya barang siapa yang membangunkan kerana Allah masjid, akan masjid yang kecil atau yang besar, nescaya dibangunkan juga Allah baginya akan rumah dalam syurga. Hadis ini hadis yang lebih sahih, yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dan juga Muslim dalam kitab sahihnya juga. Jadi maksudnya, mafhumnya sama, iaitu barang sesiapa yang membina masjid, makanya Allah akan membinakan untuknya rumah kelak di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bina masjid ini adalah merupakan satu benda, satu perbuatan amal yang sangat besar pahalanya, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan kita membesarkannya juga. Kerana itulah apa yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya, dalam zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Bahawasanya dalam satu ketika pada waktu berbagi-bagi kata orang ke atasnya kerana tiada menyukakan dia. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan tadi ni, ya, ketika beliau menjadi khalifah yang ketiga, Khulafa Ar-Rasyidin, ya, dia bila dia tengok Masjid An-Nabawi pada ketika itu sudah tidak muat untuk menampung jumlah orang Islam ketika itu. Masjid An-Nabawi, ya, dah penuh, tak muat. Malah ada sebahagiannya tak dapat solat di dalam masjid lagi dah, kat luar. Jadi dia pun berkira-kira ataupun dia pun bercadang, ya, untuk membesarkan Masjid An-Nabawi. Jadi ada ramailah kalangan orang lain, para sahabat, para tabi'in, ya, yang tidak setuju. Ya, umat ketika itu tidak setuju, ya, dengan tindakan beliau. Ya, kerana katanya, ya, tidak ada dalil atau tidak ada kebenaranlah, ya, dalam untuk membesarkan Masjid An-Nabawi. Kerana Sayyidina Uthman bin Affan ketika itu hendak membangunkan dan membesarkannya dengan batu, dengan batu yang berukir-ukiran dan kapur putih, dan hendak dijadikan akannya tiang daripada batu pejar dan atapnya daripada kayu jati. Ini dah berlaku dalam tahun 30 Hijrah. Ini kaul yang masyhur, atas kaul yang masyhur. Ya. Tetapi tidaklah Sayyidina Uthman itu meruntuhkan masjid yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hendak dibesarkannya dan diluaskannya serta dikukuhkannya, nak upgrade. Ya. Tetapi Sayyidina Uthman menerima pelbagai bantahan, ya, dan engkaran orang ke atasnya, ya, maka ia pun berkata demikian bunyinya, innakum aktsartum wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Ya, artinya, dan bahawasanya sekalian kamu membanyakkan engkar dan tidak suka atas apa yang aku nak buat kepada masjid Nabi ini, padahal aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membangunkan masjid, ya, sedang dalam hal keadaannya dituntut dengan dia, dibangunkan itu kerana zat Allah, ya, kerana Allah, ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kerana nak menuntut keredaannya, bukan kerana riak dan bermegah, nescaya dibangunkan Allah baginya akan rumah seumpamanya dalam syurga. Jadi maka bukanlah aku membaiki masjid Nabi ini, upgrade masjid Nabi ini dengan reka-rekaku semata-mata, ya, bukan reka-reka ikut akalku semata-mata, bahkan bersandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya dibesarkanlah Masjid Nabawi pada zaman Sayyidina Uthman. Ketika itulah, selepas pada itulah, kita tengoklah sekarang ni Masjid Nabi, masya-Allah, ya, tapi masjid asal tetap ada, yang dinamakan sebagai Raudhah. Itu tempat kedudukan masjid yang asal, Raudhah itulah. Kerana di situlah ada mihrab,
tempat Rasulullah solat. Di situ juga diletakkan mimbar dan sebagainya. Tempat asal masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebelahan dengan rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu wa anha yang merupakan makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersama dengannya juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi masjid asal itulah Raudhah tersebut, yang merupakan tempat yang mustajab doa daripada tamu-tamu syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kita yang lelaki-lelaki ni kalau masuk memang masuk ikut sanalah, pintu apa tu Babus Salam. Saya lupa nama pintu tu, masuk nak katakan lalu dulu ke Raudhah, barulah ke makam Rasulullah. Tapi kalau orang perempuan dia masuk ke belakang. Kan? Masuk ke belakang. Dia masuk ke belakang. Ikut belakang, sebelah belakang lah. Belakang Raudhah. Jadi orang perempuan ni dia akan masuk ke sebelah belakang Raudhah tersebut. Nama pintu saya lupa begitu. Pintu apa nama itu? Tak apalah. Pintu apa? Saya lupa nama pintu tu. Tak apalah, nanti kita cek baliklah. Insya-Allah. Jadi hukumnya mendatangkan pahala yang besar. Jadi adakah patut bergelisah pun. Masa dah habis. Sikit lagi. Jadi adakah pahala kita dapat seperti apa yang dibina tersebut di syurga kelak bagi mereka yang membina masjid itu? Menama seorang penama ke orang yang bina bangunan megah tu ke tak? Itu tidak. Semua orang yang terlibat, yang masjid yang dibangunkan secara beramai-ramai itu, mereka inilah yang akan mendapat ganjaran pahala. Kelak dia akan dibinakan juga seperti apa yang mereka bina itu di syurga kelak. Walaupun mungkin dia sumbangannya hanyalah sedikit sahaja, tapi ganjarannya kelak besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan terikat kepada kita yang penama kita yang bukan. Semua yang terlibat, semuanya akan mendapat ganjaran pahala kelebihan Allah kelak di syurga Allah nanti, dengan syarat apa yang kita buat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah balasan yang diterima oleh kita yang membangunkan masjid tersebut. Jadi dalam kisah ini nanti ada sedikit kisah tentang Masjid Dirar. Tak apalah. Masjid yang dibangunkan oleh orang-orang munafik. Asalnya dibangunkan oleh orang munafik, yang sebenarnya diketuai oleh asalnya orang Nasrani. Orang Nasrani, tapi dia menyusup dalam orang Islam, yang hidup dalam orang Islam, mengatakan keislamannya sedangkan dia Nasrani. Dan ramailah pengikut-pengikutnya di kalangan orang-orang Islam yang munafik, mendirikan Masjid Dirar ketika Rasulullah hendak pergi untuk berperang Tabuk ketika itu. Sambunglah kisahnya insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Masa pun dah suntuk. Mudah-mudahan dapat sedikit manfaat apa yang disampaikan pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.